Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Sama-sama ya, kita zikir sikit. Subhanallah walhamdulillah. Kuat sikit ibu-ibu. La illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kuat lagi. Subhanallah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Khabar baik. Semua segak-segak belakang. Tak ada yang berselera. Betul ke tu? Tak ada yang berselera, tak ada yang langgar, tak ada. Itulah beberapa perkataan yang saya belajar dengan ustaz yang duk bawa tu kan. Masya Allah. Tak tahu betul ke tidak tu kan. Tapi semua saya tengok segak-segak, tenang-tenang, ceria-ceria belaka. Alhamdulillah. Untuk kita memberkati majlis kita, insya-Allah sama-sama kita membaca, memulakan dengan Al-Fatihah, dan saya minta kita bacakan dengan tenang. Masya-Allah, subhanallah. Di hadapan saya ada beberapa orang kawan-kawan saya, sahabat-sahabat, kakak-kakak, masya-Allah, orang yang saya rindu. Dah nampak muka tu kan, rasa tak boleh nak tegur, rasa macam nak nangis je. Masya Allah, subhanallah, Allahu akbar. Okey. Alhamdulillah, kita mulakan dulu dengan Al-Fatihah. Kita baca dengan lafaz yang tenang. Kita baca dengan makhraj. Kita keluarkan suara. Boleh ibu-ibu ya? Mudah-mudahan Al-Fatihah ini, dia bukan sekadar bacaan biasa, tapi ia juga membuka hati kita, insya-Allah. Buka-buka pintu hati sebab kita nak terima ilmu Allah. Ciri-ciri orang yang dibuka pintu hati dia bukan terima saja. Lepas tu dia rasa. Lepas rasa dia buat. Lepas buat dia istiqamah. Sebab itu bila majlis ilmu, buka dulu dengan Al-Fatihah. Sebab maksud Al-Fatihah itu pembukaan. Kita takut bila kita duduk majlis ilmu, yang buka telinga saja, yang buka mata saja. Bila ustazah nak habis ni, nak ambil gambar. Rupanya nak datang ambil gambar. Tak apa, kita boleh ambil gambar nanti balik nanti. Tapi yang nak buka sekarang adalah hati kita. Pandangan hati kita, hati nurani kita. Sebab hati nurani ini kekal sampailah kiamat. Hati ini yang Allah akan pandang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Di hari yang tidak ada manfaat sedikit pun. Harta benda, anak pinak yang kamu kumpul, yang kamu banggakan, yang kamu besarkan, tak ada. Tak ada apa-apa erti ketika itu illa kecuali yang datang bertemu dengan Allah dengan jiwa yang selamat. Jadi kita duduk majlis ilmu dengan hati nurani kita. Walaupun nampak badan kita duduk, tapi ramai mana orang duduk di majlis ilmu, dia menerawang, hatinya berkata-kata yang tak elok. Jadi yang Allah pandang sekarang adalah hati kita. Hadis Nabi lagi, Nabi bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum wala amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Kena faham benda ni ibu-ibu sekalian. Nabi sebut Allah tidak pandang rupa paras kamu, Allah tidak pandang harta kamu, Allah tidak pandang jasad kamu, Allah hanya pandang hati kamu ketika ini.
Kalau ada yang datang muka selekeh, kita nampak. Muka orang kampung, kita kan orang kampung. Baju pun selekeh. Tapi mungkin dialah orang yang dipandang oleh Allah. Sebab hatinya ikhlas datang. Hatinya bersih datang. Subhanallah, dia datang kerana Allah. Lalu Allah pandang dia. Sebab Allah boleh melihat hati nurani kita. Sebab itu insya-Allah sama-sama kita baca ni Al-Fatihah ini. Supaya hati nurani kita yang dibuka oleh Allah, mudah-mudahan kita dapat ilmu Allah, kita dapat kesedaran insya-Allah. Subhanallah, alhamdulillah, ila hadrati nabiyina Muhammadin Mustafa wa alihi wa ashabihi walil ulama walil syuhada walil umara wali abaina wali ummahatina wali jami'al muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat wali anfusina wali auladina. Tak apalah tu kan, faham tak faham tu kan. Tapi bukan apa saya sebut Al-Fatihah yang kita akan bacakan ini untuk Rasulullah, ahli keluarga, para sahabat, para guru-guru kita, wali-wali auliaullah, lepas tu kepada para syuhada, kemudian kepada muslimin, muslimat, al-ahya'i minhumul amwat, yang hidup ataupun yang mati, wali anfusina, kepada diri kita sendiri, dan kepada wali auladina, kepada anak-anak kita insya-Allah. InsyaAllah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat lagi ibu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Segala puji-pujian kita rafakkan, kita tujukan hanya semata-mata kepada Allah. Allah ya Rahman, Allah ya Rahim, Allah ya Hamid, Allah yang Maha terpuji. Sabda Nabi SAW, Nabi bersabda, Afdalu zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal, yang paling utama, ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, iaitu kalimah la ilaha illallah. Siapa yang banyak mengucapkannya saat hidup, insya-Allah dipermudahkan Allah saat mati untuk mengucap kalimah la ilaha illallah. Sangat sukar bagi orang yang sangat sedikit mengucap la ilaha illallah, sebab saat yang paling sukar dalam hidup kita bukan saat kita jatuh, bukan saat kita sakit, bukan saat kita sedih, bukan saat kita dikhianati, bukan saat kita dibenci, bukan saat kita dihina. Itu bukan saat yang paling sukar dalam hidup kita. Saat yang paling kritikal, yang paling susah adalah saat kita nak beralih ke alam yang lain, iaitu saat kita nak meninggalkan bumi ini, saat roh dan jasad kita nak terpisah. Inilah ketakutan yang sebenar. Tetapi siapa yang kurang menyebut la ilaha illallah, kesukaran itu makin bertambah-tambah. Kalaulah ketika hidup kurang menyebut la ilaha illallah, bagaimana mungkin saat mati mudah untuk menyebut kalimah ini? Jadi perbanyakkanlah, sebab itu Nabi sebut afdalu zikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Dan doa yang paling afdal adalah alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian, saya mulakan mukaddimah ini. Yang pertama, siapa yang faham tentang tuntutan la ilaha illallah, tiada ilah, tiada Tuhan. Ilah juga membawa maksud tidak ada sembahan. Maksudnya dia merangkumi tiada tempat bergantung, tiada tempat meminta, tiada tempat mengadu, tiada siapa yang maha menentukan melainkan Allah. Jadi bila kita pasak kalimat tauhid ini, tiada sembahan, tiada tempat mengadu, tiada yang mentakdirkan, tiada yang berkehendak melainkan Allah, semuanya itu
Masya Allah. Bila berlaku ujian, kita difitnah contohnya. Kita dimaki contohnya. Kita dikhianati contohnya. Apapun ujian yang kita rasakan ketika itu, ini semua dalam qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehendak Allah, ya qadir ya muqtadir. Allah yang maha berkehendak, Allah yang maha menentukan. Akhirnya tingkah laku kita terkawal, ibu-ibu sekalian. Kita tidak mudah untuk membenci manusia. Kita tidak mudah untuk bermusuh dengan manusia ataupun berdendam dengan manusia. Sebab kita tahu semua ini adalah dalam aturan Allah dan Allah tidak pernah menzalimi hamba-Nya. Lagi-lagi orang yang soleh, lagi-lagi orang yang beriman, lagi-lagi orang Muslim. Allah sangat cintakan kita. Sebab Allah nak beri kita syurganya, Allah uji kita dengan dunia, uji kita dengan manusia, supaya akhirnya yang kita nampak hanyalah Allah. Tapi selagi mana keliling kita ada manusia untuk kita mengadu, ada manusia untuk kita bergantung, kurang pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jadi bila kita sebut tidak ada Tuhan, tiada tempat bergantung, kita pasak dalam diri kita, maka kita akan tergolong di kalangan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh pelik orang mukmin itu. Ini kita nak capai tahap kedudukan orang mukmin yang memiliki hati apa? Apabila dia diberi nikmat, dia syukur. Bukan syukur di Facebook saja, alhamdulillah sekian-sekian. Tak ada pun solat sunat syukur, tak ada pun sujud syukur. Syukur yang sebenar bersyukur dengan pemberi nikmat, bukan bersyukur dengan makhluk-makhluk. Ramai yang banyak bersyukur di media sosial, tapi dia tidak bersyukur bersunyian-sunyian dengan Allah. Tanda syukur yang paling tinggi, taat segala perintah Allah, tinggal segala larangan Allah. Itu bukti kesyukuran kita. Bukan hanya ucap Alhamdulillah, Alhamdulillah sahaja. Itulah bila kita tak masuk dalam golongan apa yang disebut tadi tu, la ilaha illallah. Bila dapat suatu nikmat pun kita syukur, kita nampak Allah, bukan kita nampak manusia. Seterusnya, bila kita baca hadis tadi tu, apabila orang mukmin ini dia mempunyai hati apa? Bila dapat nikmat syukur, bila dapat ujian sabar. Nabi kata keduanya baik bagi orang mukmin, sebab kedua-duanya mengantarkan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan afdalul zikri, afdalul doa, doa yang paling agung iaitu kalimah alhamdulillah. Sebab apa ya? Kalau kita fikir alhamdulillah ni hanyalah ucapan terima kasih kita kepada Allah. Alhamdulillah. Tapi kerana apa ia dinilai sebagai satu doa dalam hadis Nabi ni? Seafdal doa adalah perkataan alhamdulillah. Sebab contohlah kan, orang bagi saya air mineral ni, kita pun ucap alhamdulillah, subhanallah, walaupun air kosong. Bila air kosong kita terima dengan rasa syukur, air kosong itu akan jadi barakah. Air kosong ini akan jadi satu insya-Allah syifa. Air kosong ini memberi tenaga, bertambah-tambah kebaikan pada air kosong ini. Itu disebut maksud barakah, iaitu ziyadatul khair. Ia akan bertambah kebaikan kepada sesuatu bila sesuatu itu ada barakah. Macam mana sesuatu itu nak dapat barakah? Bila kita ada sifat syukur. Kerana Allah berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, maka pasti aku akan tambah nikmat kepada kamu. Wala in kafartum, tapi kalau kamu kufur dengan nikmatku, inna azabi lasyadid. Nanti kalau azabku yang sangat pedih. Manusia hari ni cerdik macam mana, canggih macam mana pun, tidak ada lagi manusia yang boleh cipta walaupun setitis air. Nak buat satu titik air pun tak dapat. Tak ada lagi manusia yang boleh buat sebiji beras. Canggih macam mana pun, saintis bijak macam mana pun, tak ada lagi manusia boleh buat satu pohon ataupun satu daun. Nak katanya air yang kita nampak kadang-kadang tak ada nilai ni, kalau tak minum 2-3 hari, 4 hari kita boleh mati. Sebab itu kadang-kadang dengan air kosong, kita memandangnya lemah, kita memandangnya rendah, tetapi ia satu nikmat yang sangat besar. Bumi ini Allah ciptakan 70% air. Lebih kurang 60%, lebih 68%, dekat 70% air. Lain tu darat, lain tu benda keras. Sama juga tubuh badan kita, dalam tubuh badan kita yang paling banyak adalah air. Darah kita itu daripada air. Otak kita sendiri ni ada juga 70% air. Tulang, air dalam tulang sendiri ada lebih kurang 28%.
Nak katanya sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, setiap apa yang aku ciptakan mimma daripada air, dan kita juga daripada sumber air mani. Sebab itu orang yang melihat air ini hanya air kosong, dia akan lihat untuk diminum saja. Tapi bila kita melihat dengan mata hati kita, kita akan nampak di sebalik air ini adalah pencipta yang khalik, yang sangat menciptakan dengan sempurna. Allah yang Malik yang memiliki air ini. Allah yang Hakim yang maha bijaksana, bijak menciptakan air ini. Allah yang Musawwir, buat air jadi sangat kreatif. Air kalau disekat macam mana, dia tetap akan menurun, dia tetap akan mengalir. Kalau kita letak batu, dia akan naik ke atas. Kita letak lagi batu sebelah sini, batu atas ini, dia akan pergi juga ke kiri, ke kanan. Kalau kita halang macam mana, akhirnya dia pergi ke bawah melalui tanah. Dia akan bergerak juga, ia makhluk Allah yang mempunyai fitrahnya tersendiri. Sebab itu bagi orang yang melihat air kosong saja, dia tidak melihat dengan mata hati. Dia melihat dengan nafsu, nak hilangkan dahaga. Kalau melihat dengan nafsu yang lebih liar, takkan air kosong je, tak ada air manis ke? Lagi dia tak rasa syukur. Tetapi bila kita melihat sesuatu dengan mata hati, kita tidak berhenti akan mengucap kalimah apa? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Walaupun suatu itu kecil, kita tak lihat kepada pemberian tu, kita lihat kepada siapa yang memberi. Bila kita lihat kepada siapa yang memberi, lalu kita akan besarkan pemberian. Tapi kalau kita lupa siapa yang memberi, kita akan pelekehkan pemberian. Contoh, kadang-kadang kita pergi makan dekat restoran. Bila sampai masin, agak-agak kita cakap apa? Kita akan komplain masin. Dah masin, takkan nak cakap manis pula. Takkan nak cakap sedap pula, dah tak sedap, betul kan? Tetapi kalau kita ikut akhlak Nabi SAW, Nabi dikatakan oleh para sahabat dan isteri Nabi, Nabi Muhammad sepanjang umurnya tidak pernah sekali pun komplain makanan. Kalau saya nak tanya hadirin hadirat muslimin muslimat ni, ada tak di kalangan kita yang tak pernah komplain makanan? Start daripada pagi. Ini macam kurang manis. Lepas tu tengah hari pergi kenduri. Bang, awak perasan tak? Kuah dia tu cair. Cair. Ya. Cair. Ya Allah, cair tu bahasa apa tu kan? Cair sikit kan? Kuah patut pekat sikit ni. Ayam tu kan bang, dia patut rebus dulu ni. Ni dia turun masak ni macam tak berapa masak. Habis tu. Lauk, acar pun lecah kalau bahasa Terengganu lah. Apa? Cair lah, tak kena lah. Ada je bila makan, kalau orang makan dengan kufur nikmat, dia akan jumpa je kekurangan. Tapi orang yang makan dia tak rasa tu yang tak sedap ke apa, alhamdulillah. Walaupun makanan itu kita bayar, walaupun makanan itu kita order, kita kata restoran ni kan orang kata sedap, apa makan tak sedap, so macam tak cukup rasa je. Sebab apa? Kita lupa memang makanan itu kita beli, memang tukang masak yang masak, tetapi Allah sedang menguji kita. Sejauh mana kita boleh beradab dengan rezeki Allah, sejauh mana kita boleh bersyukur bila kita diuji dengan kekurangan. Sebab itu bila kita cakap soal ni, tak ada daripada kita yang selamat daripada suka komplain makanan. Rasulullah pernah dihidangkan dengan satu makanan yang namanya dhab, dan Rasulullah tidak pernah makan. Tetapi sebab Rasulullah pergi ke tempat satu kumpulan ini, disediakan dhab ni, disediakan makanan yang bagi Rasulullah tak boleh nak pergi makanan ni. Tapi Rasulullah tidak sekali-kali menghina. Rasulullah cuma jawab, minta maaf, ini makanan yang tak biasa kami makan di kampung kami. Cuma cakap macam tu je. Kalau kita lah pergi satu tempat, tiba-tiba ada orang hidang belalang kunyit. Kan ada kawasan-kawasan tertentu belalang tu, dia masak, dia goreng kunyit ke, 3 rasa ke. Nampak dia punya kaki, dia punya peha semua agak-agak cik nak cakap apa. Mungkin tanpa sedar, ya Allah kau makan benda ni. Mungkin tanpa sedar, sebab kita rasa geli dan sebagainya. Tapi ia adalah makanan bagi kumpulan-kumpulan etnik tertentu, kaum tertentu. Lepas tu mungkin kita akan membuatkan hati yang menghidangku tu terguris. Subhanallah. Wasallam beradab dengan makanan, bukan sebab makanan itu, tetapi ingat yang memberi makanan itu adalah Allah yang Razak, yang memberi rizki. Sekali-sekala Allah uji nak tengok kita kekal tak mampu bersyukur bila ditarik sikit nikmat. Bukan tak boleh makan, cuma makanan itu kurang sikit saja sedap dia. Tapi sebab nafsu kita semua nak sedap-sedap belaka.
Tapi iman kita diasuh, iman kita dibasuh, iman kita dibersihkan dengan bila datang sesuatu yang menguji keimanan kita. Allah perhati perkataan apa yang keluar. Allahu Akbar. Nabi SAW pernah ada seorang wanita datang bagi buah. Ada kata buah itu anggur, ada kata buah sekian. Saya pun tak pasti buah apa. Tapi ketika itu Nabi duduk bersama dengan para sahabat. Kemudian Nabi makan dulu. Nabi makan dengan senyum. Makan, senyum, makan, senyum. Sampai habis Nabi makan. Sahabat tengok Nabi makan sampai habis. Dah habis Nabi makan, perempuan itu pun balik. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, biasanya kamu akan membahagi-bahagikan makanan. Tapi hari ini kenapa kamu makan seorang-seorang dalam senyum-senyum kan?" Kemudian Nabi kata, "Sesungguhnya buah itu tadi sangatlah masam. Aku bimbang ketika makan, kamu tidak boleh menjaga air muka kamu. Biarlah aku seorang masam sebab apa nak jaga hati orang yang beri ni." Allahu Akbar. Hebatnya, mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau sebiji anggur dah masam, nak habiskan tak anggur tu? Agak-agak boleh jaga tak air muka? Kalau saya lah kadang-kadang kan pergi orang ceramah macam ni, orang hidang kan. Orang hidang pun dia tak rasa anggur tu. Lepas tu kita rasa satu biji tu kan. Rasa tu muka jaga lagi. Tapi saya akan bisik kat suami kalau suami temat, "Bang, anggur tu masam, tak makan pun tak apa." Bukan kita fikir takut dia tak boleh jaga air muka dia ke apa ke. Tapi maksudnya kita mungkin satu biji tu pun kita habiskan. Kita tak mampu nak habiskan semua. Sebab apa Rasulullah habiskan semua? Rasulullah bimbang nanti ada sahabat yang ambil. Sahabat tak boleh jaga air muka. Yang kita buat, mampu buat, pesan je lah kat orang sebelah. Tak makan pun tak apa, masam sikit. Senyap-senyap je lah, jangan kuat pula. Tapi Rasul lagi mulia. Rasul habiskan. Sebab apa? Bimbang ni orang lain tak boleh jaga air muka ni. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi moral of the story-nya, kalau hidang makanan tetamu, rasa dulu. Rasa dulu. Takut kita tuan rumah kecil hati tengok air muka. Itu juga kita kena jaga juga. Masya Allah, Allahu Akbar. Subhanallah, terlebih dahulu saya nak ucap. Itu mukadimah ya. Nak ucap terima kasih kepada pihak masjid. Nama masjid apa ya? Masjid Nurul Sa'adah, Masjid Jami' Nurul Sa'adah. Subhanallah, ada nama Asmaul Husna di hadapan ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asmaul husna." Suruh ke depan. Masya-Allah. Okey. Saya ingat gaya apa kat belakang tu kan? Haji belakang dibaca ni. Ingat arahan apa kan? Ada syuting ke apa ke? Haji minta kita rapat ke depan sebab nak bagi laluan pada orang luar nak masuk. Boleh tak kita himpit rapat sikit yang ada kosong? Handbag tu biar lutut kita bertemu handbag tu nampak ada kosong tu Bagi selesa sebab mungkin ada orang belakang jauh tu. Masya Allah, subhanallah. Yang lelaki elok dah duduk diam kat situ. Jangan nak rapat juga ya. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini kita di daerah Seberang Perai Utara. Seberang Perai Utara. Masya Allah, Allahu Akbar. Boleh ya gerak ya ibu-ibu? Baru nak lena kan kena bangun. Alhamdulillah. Kalau orang tenang memang macam tu. Dia mana-mana dia tenang. Kecuali kat shopping komplek dia tak tenang masa tu. Mata melilau je. Okey, dah ambil tempat. Lawa-lawa, segak-segak lah orang seberang perai ni. Semua nampak sebaya belakang ni. Nampak macam 30-an belakang ni. Oh, suka sangat lah kalau orang puji macam tu kan. Yang muda pula tak suka sebab dia baru 20 lebih. Sungguh ni acik-acik. Kalau tengok macam ni lah, kena tengok sekali. Tengok 2 kali nampaklah tua tu. Jadi saya tengok sekali macam ni. Oh, nampak sebaya belakang 30 lebih. Kan umat penghuni syurga Allah umurnya sekitar 30-an semua. Sebab itu nampak macam 30-an. InsyaAllah kita semua Allah akan pilih, insyaAllah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah ya jami', Allah akan kukuhkan kita semula di syurganya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan pilih kita menjadi wanita yang solehah,
kemudian menjadi bidadari di syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Jadi saya nak ucap terima kasih kepada pihak masjid, bermula daripada nazir, pengerusi, kemudian timbalan, bendahari, AJK muslimin, muslimat yang susah payah. Mudah-mudahan mereka yang bertungkul lumus mengadakan program pada pagi ini, Allah kurniakan mereka taufik dan hidayahnya. Ini paling mahal ni. Mati dalam keadaan hidayah Allah, dalam iman dan sebagainya. Mati dalam keadaan husnul khatimah untuk kita semua juga. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada mereka yang menganjurkan majlis ilmu taman syurga Allah ini, Allah kurniakan syurga yang sebenar di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya di hadapan saya ini ada alim ulama, ada guru-guru, ada ustaz, ada ustazah, ada ibu, ada ayah yang jauh banyak ilmu, yang jauh lebih banyak dari sudut pengalamannya. Kemudian di hadapan saya ini ada ibu-ibu, wanita-wanita yang sabar, wanita-wanita yang taat sangat kepada suami, wanita-wanita yang kuat ibadah, qanitat yang taat, abidat yang kuat ibadah, wanita-wanita yang salihah insya-Allah. Dan di hadapan saya juga ada lelaki-lelaki yang saleh, yang beriman, yang mukmin, yang muttaqin, yang bertakwa. Subhanallah, mudah-mudahan kita semua sedang dipandang oleh Allah dengan pandangan ya Ghafar, ya Afu, ya Tawwab. Pandangan pengampunan, pandangan kemaafan Allah, dan pandangan Allah terima taubat kita. Mudah-mudahan kita pulang nanti dalam keadaan suci dan bersih, berguguran dosa kita sepanjang kita berada di majlis ilmu ini. Kalau kita rujuk satu hadis Nabi SAW, barang siapa yang berdiam, duduk diam di rumah Allah, di masjid. Sekarang kita berada di rumah Allah, kita berada di sebaik-baik tempat. Pertama tadi masuk dalam masjid dah baca doa belum? Ada yang kerah kepala tak angguk tu. Ada yang sebersalah. Dua-dua pun tak. Ini makhluk dua alam ni. Dia tak tahu mana satu. Dah baca doa belum? Masuk tadi tu kaki kanan ke kaki kiri. Alhamdulillah, hebatlah orang seberamperai. Siapa masuk kaki kiri kena keluar balik. Ada orang ustaz-ustaz saya tak perasan. Dia tak sedar kaki dia masuk apa, kurang beri perhatian kepada perkara-perkara sunnah. Kalau orang yang beri perhatian kepada perkara sunnah, nak masuk masjid dia berhenti dulu tu. Dia perhati, dia duduk diam sebab nak ingat, okey kaki kanan melangkah. Lepas tu dah start melangkah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, Allahumma ftahli, ya Allah bukakanlah bagiku abwaaba, pintu rahmatmu. Bila Allah buka pintu rahmat, kita nampak masuk pintu masjid. Tetapi sebenarnya kita sedang melangkah ke masuk ke dalam pintu rahmat Allah. Itu hebat tu. Sebab itu Nabi Muhammad SAW, kalau kita baca tentang perihal Nabi Muhammad kalau berjalan macam turun bukit. Betul tak? Masuk turun bukit ni, kita faham tak maksud dia apa? Laju. Turun bukit laju ke macam-macam turun bukit? Jatuh tergelincir kalau laju. Nabi Muhammad SAW bila berjalan umpama seperti menuruni bukit. Orang turun bukit tak laju, akan turun dengan berhati-hati. Betul ke tidak? Turun bukit mesti perlahan. Yang kedua, bila turun bukit mata mesti tengok bawah. Ke ada orang turun bukit ke atas? Turun bukit kaki tengok bawah. Nabi jalan dengan tawaduk. Nabi jalan dengan merendah diri. Nabi jalan berhati-hati, melihat kaki. Bila kita fokus, kita tengok, sian orang jaga, kejap angkat, kejap ni, tak apa ya. Saya memang macam tu, kalau duduk je sepanjang masa tak keluar suara. Jadi jangan lari duduk kat situ Ustaz ya, tak apa. Okey. Jadi, bila kita baca sikit cara jalan Rasulullah, baru kita faham falsafah di sebalik. Perhatikan kepada kaki dia saja, perjalanan dia. Dia nak melangkah pun dia fikir, masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri. Masuk tandas kaki kanan, kaki kiri. Saya test je tu. Keluar kaki kanan, subhanallah. Saya pernah pergi ke rumah guru saya ya. Ke rumah guru saya adalah seorang guru ni. Saya lama tak jumpa dia. Excited kita nak jumpa guru ni. Tapi guru ni muslimat lah, ustazah. Pensyarah saya. Dah lama tak jumpa, bertahun-tahun. Kita punya excited ni kan, nampak dia buka pintu, ustazah, kita pun pergi ambil tangan salam. Dia pun cakap, Asma keluar balik daripada rumah. Dia suruh saya keluar balik.
Kalau ibu keluar, masuk balik tak? Ke merajuk? Kecil hati kan? Mungkin terkesok lah hati tu. Tapi masa tu saya kata, kenapa Ustazah kena keluar balik? Tadi masuk kaki mana? Dia perhati saya masuk kaki mana. Itu yang kalau saya ceramah bab kaki ni. Sebab saya terkesan sungguh. Saya pandai ceramah pun, bab sunnah pun masih lemah. Bila saya ingat seorang yang jaga tentang sunnah Nabi ni, antara orang yang sangat rapat dengan Rasulullah. Mereka akan jadi rapat dengan Rasulullah sebab dia cuba nak apply semua. Cara Rasul jalan macam mana? Cara Rasul bercakap macam mana? Rasul bercakap macam mana? Rasulullah kalau bercakap tak ada paling muka je. Rasul akan palingkan seluruh tubuh. Adab semua. Walaupun kepada kanak-kanak, walaupun kepada orang tua, walaupun kepada pembesar, walaupun kepada hamba, kepada siapa, Nabi akan palingkan seluruh tubuh. Beri perhatian sepenuhnya dan berhenti buat apa saja. Dan diceritakan Nabi bila pergi jumpa orang-orang miskin, Nabi suka hiburkan hati orang miskin. Nabi akan suka dengar cerita orang miskin. Dan dikatakan oleh sahabat, kalaulah orang-orang bawah, orang-orang susah, orang miskin cakap pasal makan, Nabi layan cakap pasal makan. Kalau mereka berbual tentang apa-apa hobi mereka, Nabi layan. Bukannya Nabi ini soalannya, benda ni lara, benda ni sia-sia, benda ni remeh, tak layan. Sebab apa? Nabi bila jumpa orang level yang rendah, Nabi merendahkan kedudukannya. Masya Allah. Kita kadang-kadang jumpa orang, dah sebab kita ni bekas guru besar. Duk bawa dah pencen dah, tapi duk bawa lagi jawatan tu pergi ke mana-mana. Sebab apa? Kita dah terbiasa dengan jawatan tersebut. Dah biasa dialukan, dah biasa dihormati dan sebagainya. Nabi Muhammad pernah berhadapan dengan seorang hamba, bukan seorang hamba, seorang orang biasa, orang kampung. Bila jumpa dengan orang kampung ni dia takut, dia menggeletar. Kalau kita lah nak jumpa raja kan, mungkin kita pun dah tak tahu nak cakap apa. Sebelum tu dah berlatih dah ni. Tapi tiba depan raja dah tergagap-gagap sebab berdebar. Ada seorang sahabat ni bila jumpa Nabi, dia ketar-ketar nak bercakap dengan Nabi. Kalau kita pensan kot. Wallahu alam, subhanallah. Dalam hati kita ada rasa rindu kepada Rasulullah. Dalam hati kita ada rasa cinta kepada Rasulullah. Tetapi sebab nafsu kita sangat menebal, hati nurani suara itu kita tak dengar. Tapi hati nurani kita yang dalam tu, roh kita tu sangat merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat berkeinginan untuk bertemu dengan Rasulullah. Tapi sebab kita rasa rindu itu kadang tenggelam. Kalaulah kita mampu satu hari kelak Allah ada depan mata kita, kita tak tahulah apa berlaku pada kita. Saat itu mungkin kita tak nampak dah segala nikmat syurga. InsyaAllah kita semua masuk syurga. Sebab apa? Tidak ada taranya nikmat. Kita boleh lihat Rasulullah dengan mata kita. Kita boleh dengar suara Rasulullah dengan telinga kita. Mungkin kita akan pesan Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi sahabat ni dia ketar jumpa Nabi. Tahu tak apa yang Nabi cakap nak tenangkan dia? Nabi jawab begini. Aku bukan seorang raja, Nabi kata. Aku hanyalah seorang anak lelaki kepada seorang wanita Quraisy yang makan daging kering. Orang yang makan daging kering ni bagi orang Arab ni orang miskin lah. Daging yang telah disalai ataupun dikeringkan. Kalau kita makan ikan kering. Nabi kata, aku hanyalah seorang anak lelaki kepada seorang wanita Quraisy yang makan daging kering. Aku ni orang susah macam kamu. Aku ni manusia biasa. Terus orang kampung yang ketar tu terus tenang. Masya Allah. Kita kadang-kadang jawatan tak setara mana pun. Masyhur tak setara mana pun. Ilmu tak setara mana pun. Tetapi kadang bercakap dengan orang rendah, kita nak meninggikan diri. Dan tidak rugi pun kalau kita jadi tawaduk. Sekali-sekala kita jadi macam orang tak tahu. Supaya orang itu seronok dengan kita. Sekali-sekala kita buat macam tak payah bawa harta yang banyak tu nak menunjuk harta yang banyak itu. Seolahnya kita tak ada apa-apa. Dan memang kita tak memiliki apa-apa pun. Allah yang Malik yang memiliki segala-galanya. Sebab itu hadis Nabi yang kita baca di awal tadi itu kan, Allah tidak pandang wajah kamu, Allah tidak pandang harta benda kamu, Allah tidak pandang jasad kamu. Sebab semua itu Allah yang beri. Semua itu Allah yang punya. Allah tak pandang. Tetapi yang Allah pandang hasil daripada kita dapat harta, dapat nama, dapat kedudukan, tapi kita masih memiliki hati yang khusyuk, hati yang tawaduk. Itu yang Allah pandang. Itu yang payah kita nak dapat. Masya Allah, Allahu Akbar.
Jadi nak cerita tadi tu kan, bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan tunduk ke bawah, tunduk, apa yang berlaku? Orang yang suka tundukkan pandangan, hatinya terjaga. Bila buat ibadah, khusyuk. Bila solat, manis. Bila zikir, manis. Walaupun tak banyak, tapi rasa sedap, rasa manis dengan zikir. Sebab apa? Mata ini adalah anak panah syaitan. An-nazaratun sahmun masmumatun min sihami iblis. Pandangan mata ini anak panah beracun daripada anak panah syaitan. Kita mata melilau tak jaga, akhirnya ia akan masuk ke dalam hati. Semua kita nampak, dan biasanya mata ini akan mudah tangkap benda-benda aib manusia. Kita pergi kedai makan, kita nampak yang buruk-buruk. Kita pergi rumah orang, kita mudah tangkap benda yang tak elok. Kita nampak orang tu berjalan, kita mudah nampak benda yang tak elok. Saya nak cerita satu kisah, ada seorang anak murid dia jumpa guru dia. Wahai Syekh, aku susah untuk menjaga hatiku. Sebab bila aku berjalan, aku akan nampak aib manusia. Maka aku mudah nak buruk sangka pada manusia. Kita kadang nampak ada orang tak senyum, kita senyum dia tak balas. Kita dah buruk sangka. Kita kata sombonglah orang senyum tak balas. Padahal dia tak pakai spek masa tu. Dia tak perasan kita senyum. Lepas tu ada pula yang kita angkat tangan orang sedaman, orang jiran, kita akan main angkat tangan. Dia boleh pula buat tak tahu. Agak-agak kita nak marah tak? Kalau kita beria angkat tangan, dia bawa kereta tu kan, dia nampak kita ada sebelah ni kan, dia buat tak tahu, tak ada nak angkat apa. Agak-agak kita boleh bersangka baik tak? Kita pernah tak ibu-ibu sekalian, kita baru bergaduh dengan suami. Kecil hati sangat, sedih ni, lepas tu bawa kereta. Bawa kereta, kita boleh tak jadi tak perasan kiri kanan? Pernah tak? Sebab kita khayal. Kita pernah berada di keadaan seperti itu. Tak perasan orang angkat tangan ke, orang senyum. Sebab kita duduk fikir masalah kita. Sampai kita tak sedar apa yang berlaku keliling. Sebab itu mata ini sangat mudah untuk kita berburuk sangka pada manusia. Sebab itu saya nak cerita tadi murid ni bila dia kata, wahai guru, aku susah untuk jaga pandangan mataku, susah nak jaga hatiku. Lepas tu guru ni suruh buat apa? Boleh je kita nak test sekarang ni, mari kita buat dia. Siapa nak volunteer seorang? Cepat-cepat, siapa nak volunteer? Seoranglah volunteer. Subhanallah, alhamdulillah, sila puan. Masya Allah, nama siapa? Zuraidah. Zuraidah. Allahu Akbar. Okey, puan Zuraidah, ni bawa air ni. Okey, bawa daripada pergi ke hujung sana, lepas tu datang sini balik. Jangan tumpah walau satu titik. Lawa puan Zuraidah ni kan. Orangnya sopan, Masya Allah. Nampak solehah, Masya Allah. Allahu Akbar. Tengoklah lemah lembut aja orangnya, Masya Allah. Kuat ibadah ni, banyak zikir ni, laju puan Zuraidah. Subhanallah, saya kena letak penuh lagi sebenarnya ni. Okey, letak, Masya Allah. Okey, apa perasaan tadi tu bawa air macam tu? Ketak lagi? Susah hati sebab takut tumpah. Dah kan saya duk puji-puji tadi tu. Dengar tak saya puji? Dengar. Tapi terkesan tak dengan pujian tu? Duk. Sebab apa? Duk sibuk tengok air. Oh, tengok jalan, tengok air. Betul kan? Masya Allah, duduk puan Zuraidah. Masya Allah, Allahu Akbar. Yang guru tu suruh buat macam tu lah. Bila anak murid ni tanya, dia pun bagi air yang penuh satu gelas. Dia kata, sekarang bawa air ni, kamu balik ke rumah kamu dan datang semula. Tetapi dalam masa yang sama, ada orang akan bersama kamu. Kalau air tu tumpah sikit, kamu akan dipukul. Kemudian dia pun buatlah. Dia pergi, lepas tu dia patah balik. Lepas tu guru tanya, apa yang berlaku? Oh, tambah air. Masya Allah. Nanti kita buat ramai-ramai. Itu baru seorang, gelas kena tambah juga tu. Okey. Lepas tu guru tanya, apa berlaku kepada diri kamu? Wahai guru, wahai syekh, dalam sepanjang perjalanan itu aku tidak sempat untuk melihat manusia lain.
Aku tidak tak sempat nak melihat aib manusia lain. Sebab apa? Aku sibuk untuk memikirkan jaga air ni. Aku risau kalau tumpah aku kena pukul dan aku malu di khalayak ramai aku dipukul. Allahu Akbar. Orang yang ada dalam hidup dia fokus. Fokus apa? Fokus nak dapat redha Allah. Fokus nak dapat syurga Allah. Fokus nak zikir contohnya. Dia tak akan perasan yang berlaku sekeliling ni. Orang puji pun tak terkesan mana. Sebab apa? Ada perkara yang lebih besar dia nak jaga air ni daripada tumpah. Dia nak jaga jalan dia tu supaya dia jalan tu tak tersadung, supaya tak salah, supaya boleh sampai ke hujung. Jadi apa pun cabaran dalam hidup, ada orang hina ke, ada orang puji ke, ada orang tak hargai ke, dia jalan terus. Sebab apa? Dia ada satu fokus yang lebih utama. Hidup kita fokus kita apa? Ada orang fokus dia nak dapat perhatian suami. Dia akan kecewa berhari-hari. Setiap hari dia akan kecewa. Sebab manusia tidak akan mampu menghargai kita sebagaimana Allah menghargai kita. Ada orang hidup dia nak kejar duit contohnya. Dah dapat duit yang dia kejar, dia nak kejar duit yang lain pula. Ada orang fokus dia nak dapat gelang emas. Dah dapat gelang emas, dia nak pula emas yang lain. Tak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah puas terhadap dunia ini. Tetapi ada orang dia sibuk apa? Ustazah, Acik kan nak habiskan satu hari selawat 1000. Contoh ya. Istighfar 1000. La ilaha illallah 1000. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, sekian-sekian. Dia ada benda yang dia kejar setiap hari. Jadi dia jenis yang tak banyak borak kosong tak ada. Bila dia datang kuliah, dia cepat-cepat balik. Bila dia bawa kereta pun dia sambung zikir. Sebab dia ada fokus, dia ada target dia nak habiskan. Dia tak ada masa masuk kereta je buka telefon. Sebab dia tahu hari ni tak habis lagi 1000 ni. Orang yang seperti ini, dia telah menyusun kehidupan dia. Dia letak keutamaannya adalah akhirat. Akhirnya hati dia terpandu. Sampai orang tanya, kau tak perasan je ke dalam kuliah tadi orang sebelah kau? Kenapa? Lena daripada awal sampai akhir. Oh ya ke? Yang jauh tu sebab dia datang dalam keadaan dia bukan fokus nak dengar ilmu, akhirnya dia boleh mudah nampak orang keliling ni. Tapi kita yang bagi tumpuan nak dengar apalah ustazah cakap, apalah ustaz cakap, apalah nak buat perubahan. Dia tak sempat melihat keburukan ataupun aib manusia yang lain. Sebab itu saya nak sebut juga antara adab-adab berada di majlis ilmu. Kanak-kanak ni tak ada masalah, subhanallah. Saya pun ada anak kurang. Tak adalah ramai sangat ibu-ibu sekalian dalam 7 orang. Masya Allah. Anak yang sulung tingkatan 1, yang kecil ada 3 bulan. Masya Allah. Tapi sekali-sekala antara aktiviti wajiblah kami cari waktu dalam sebulan berapa kali untuk hadir ke majlis ilmu, bawa anak ke majlis ilmu. Sebab saya pun dibesarkan macam tu oleh mak ayah saya. 10 orang anak angkut semua. Setiap hari Jumaat, kalau orang Terengganu akan pergi ke Masjid Rusila, Tok Guru Haji Abdul Hadi Haji Awang. Tok Guru dia punya ceramah dalam masjid. Masjid besar, penuh. Ada 3 tingkat, penuh. Kemudian siapa yang pernah pergi dia tahulah. Kemudian melimpah ruah di luar masjid, sampai ke pantai, sampai ke parking jauh-jauh, beribu-ribu orang setiap pagi Jumaat. Tok Guru akan mula kuliah tafsir, kemudian kuliah hadis, kemudian kuliah sirah. Saya daripada kecil tak faham apa pun. Sebab kecil, yang tahu pergi Rusila boleh beli kacang, pergi Rusila boleh beli makanan, pergi Rusila boleh main air. Tapi mak ajak juga angkut. Saya ingat mak ayah saya siap angkut buai. Kalau anak yang kecil ada baby, siap pasang buai. Tapi tak duduk dalam masjid lah nak pasang buai kan. Duduk kat luar. Tapi speaker kuat. Nak kata ketika itu suburnya majlis ilmu. Orang-orang Terengganu ketika itu meletakkan target setiap hari Jumaat pagi mesti bawa anak-anak semua. Masya Allah. Tapi bila kita makin besar, mengajar, kita mula dengar sampai peringkat ayah saya kata wajib ada kertas, ada pen untuk catat. Jadi kita dah mula sibuk catat bila masuk sekolah menengah. Bila masuk ni, kita mula faham bagaimana nak belajar, bagaimana Tok Guru mengajar dan sebagainya. Allahu Akbar. Jadi hari ni anak kita tak sama dengan anak-anak ibu-ibu sekalian, betul tak? Mak saya selalu cakap macam ni. Anak mak 10 orang pun tak sama dengan anak cucu mak sekarang ni seorang. Maksudnya seorang tu susahnya nak jaga. Macam dulu 10 orang tak susah macam ni. Faham tak cakap gano? Kalau dulu mak-mak kita kan, bila jeling je kita diam. Mak kita dulu, terus diam.
Tapi saya kadang-kadang buat juga macam tu pada anak saya. Kan datang rumah orang kan, saya pun buat mata macam ni. Dia boleh tanya depan orang, kenapa mata Umi macam tu? Dia boleh pula tanya macam tu saya. Macam tu kan dah suruh diam lah. Anak ustazah ni eloklah sikit perangai kan. Jatuh maruah Umi ni. Macam tu kan. Tapi dia boleh pula tanya balik soalan. Kadang kita tu kan, dia ada main-main, tak jaga tu kan, kita pepap sikit kan. Tak adalah kuat sangat. Ui, Umi sakit. Alamak, bocor rahsia kita cubit anak. Lain macam budak-budak sekarang. Tapi saya kalau bawa anak-anak tu, kalau majlis ilmu, kita tahu, kita tengok keadaan anak kita. Sebab anak saya ada yang lelaki tu lasak sikit, kita pun ambil tempat dekat luar, walaupun kita nak duduk dalam, luar panas sikit. Lepas sudah ready buku, untuk dia color, lepas sudah ready beberapa aktiviti dia. Jadi sebab itu dia boleh jadi duduk diam. Dia boleh jadi tak adalah berlari-lari. Lepas tu yang ni minat buku apa dia ni. Kita tak boleh paksa budak kecil ni dengar tu kuliah ustazah tu. Kalau tak dengar sekian-kian tak hormat budak. Jangan paksa dia cepat tua macam kita. Kita tua pun degil lagi. Betul tak? Allah panggil hayya ala salah, kadang-kadang kita lambat. Tadi tu kan saya ada jumpa seorang, sebelum saya datang tadi, saya ada jumpa seorang seniman lah, saya panggil seniman lah. Dia adalah penulis skrip pada penulis skrip banyak drama-drama yang meletup. Penulis skrip drama, kalau sebut drama ni memang semua orang tahulah, semua orang tengoklah drama ni. Saya tak tahu kau orang Kedah tak tengok TV. Ada TV tak kat rumah? Ada. Okey, Masya Allah. Okey. Dia cerita macam ni, macam mana dia boleh terlibat dengan production drama-drama TV ni. Dia katakan, Ustazah, dia kata, artis ni, dia sebut nama artis terkenal semua ni. Ada drama yang meletup-letup ni, yang antara rating paling tinggi ni, meletup bulan Ramadan. Dah tahulah tu drama apa. Kan? Dan dia terlibat sebagai penulis skrip. Sebelum datang tadi, saya pergi ke rumah dia. Sebab memang saya minat buku tulisan dia. Saya kumpul buku-buku dia. Memang sangat menusuk hati. Dia ustaz lah. Tapi dia antara penulis skrip tersebut. Dia kata, Ustazah, production ni kalau tengah syuting macam mana pun, bila masuk azan dia stop terus. Semua pergi solat. Yang artis tak pakai tudung tu pun, yang seksi tu pun, semua stop terus, semua pergi solat. Masuklah juru makeup. Yang juru makeup tu lemah lembut. Lemah lembut perempuan, lemah lembek. Maksudnya yang apa ni? Yang lelaki lembut, juru makeup biasa tu. Yang tu pun ambil wuduk semayang. Cuma confused, dia semayang jemaah perempuan ke jemaah lelaki. Tapi nak sebutnya, dia kata, Ustazah, sepanjang saya berada di production tu, dia duduk sekali lah sebab dia penulis skrip. Dia kena perhatikan skrip apa. Masa syuting pagi sampai malam, kadang sampai pagi. Bila masuk je waktu solat, dengar je azan ataupun sebelum azan, stop terus, semua pergi semayang. Subhanallah. Kita tak boleh cakap begini, buat apa semayang kau tak tutup aurat. Nabi tak pernah guna pendekatan seperti itu. Tapi Allah sebut dalam Al-Quran, as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu akan mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Walaupun dia tak tutup aurat, walaupun ada orang yang masih buat maksiat, kita tetap galakkan solat jaga. Tak apalah kamu macam mana, solat jangan tinggal. Sebab apa? Dia tetap solat lama kelamaan, solat itu akan jadi benteng dia daripada buat maksiat. Saya nak cerita satu kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari ada seorang yang nak masuk Islam jumpa Nabi. Ya Rasulullah, aku nak masuk Islam, tapi aku tak nak solat, aku tak nak puasa. Sebab bagi orang yang bukan Islam, nak masuk Islam berat solat tu. Puasa lagi berat. Biasa makan 2 jam, 3 jam sekali. Tiba-tiba 13 jam tak boleh makan. Kita kalau dengar orang nak masuk, jawab apa? Tak boleh. Kau dah masuk Islam, wajib semayang. Kau dah masuk Islam ni, kena tutup terus ni. Kalau tak buat apa masuk Islam? Contohlah, na'udzubillah. Nabi sangatlah bagus, psikologi sangat tinggi. Nabi kata tak apa, masuklah Islam. Ucaplah kalimah syahadah. Subhanallah, Nabi mudahkan, Nabi bukan sukarkan. Kemudian bila dia dah masuk Islam, ucap syahadah, Nabi suruh duduk mana? Kat masjid. Nabi kata kau duduklah sini, berdiam duduk di sini. Dia duduk masjid, dia nampak orang semaya, nampak seronok. Akhirnya dia solat, kemudian dia pula cakap, tak, bukan Islam kalau tak semayang. Dia kata, jangan kata sebagai orang Islam kalau kamu tak semayang. Sebelum tu dia cakap dia dah masuk Islam, tapi dia tak nak solat, tak nak puasa. Nabi suruh masuk dulu.
Subhanallah, Allahu Akbar. Pernah ada satu ketika seorang hamba Allah ni yang bernama Sofwan. Saya tak ingat nama pernah dia, tapi nama dia Sofwan. Masa itu dalam satu perang. Perang ini orang kaum musyrik ni, musuh Islam ni dikalahkan lah. Lalu Sofwan ini dia berjaya melarikan diri. Dia lari ke hujung kota, dia lari jauh. Bila dengar perihal Sofwan melarikan diri ni sebab dikejar oleh tentera Islam ni, Rasulullah pun kata, wahai Umar, tapi bukan Umar Umar Al-Khattab, tidak, tapi sahabat Nabi yang lain yang bernama Umar. Wahai Umar, kamu sampaikan kepada Sofwan dia di bawah jaminanku. Bawah jaminanku. Maksudnya dia tak perlu lari. Aku menjamin keselamatannya. Kemudian yang Umar ni pun tanya, ya Rasulullah, apa bukti engkau menjamin keselamatannya? Rasul kata, ambillah serbanku ini, tunjukkan kepada dia bahawasanya aku menjamin keselamatannya. Umar ni pun pergi jumpa Sofwan. Wahai Sofwan, kau tak perlu lagi nak larikan diri. Engkau selamat je duduk di Madinah ni, kau selamat je duduk di sini. Engkau akan dapat jaminan daripada Rasulullah. Ini bukti serban. Kemudian Umar ni, Sofwan ni masih tak percaya. Sofwan kata, apa bukti? Ini adalah satu bentuk takut ada lagi orang nak bunuh. Kalau kamu tak percaya, mai aku bawa kamu jumpa dengan Rasulullah. Bila depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya, ya Rasulullah, betulkah engkau menjaminku keselamatanku? Ya, benar. Lalu Sofwan pun jawab, berikan aku 2 bulan ya Rasulullah. Beri aku 2 bulan ya Muhammad. Dia tak ngaku lagi kepada Rasulullah kan. 2 bulan untuk aku fikirkan aku nak masuk Islam ke tidak. Rasulullah jawab apa? Aku berikan kepada kamu 4 bulan. Allahu Akbar. Kalau kita mungkinlah kan, kalau orang nak berubah, kalau nak berubah sekarang, kok matilah besok. Contohlah kan. Kalau nak berubah janganlah ni. Kalau nak betul-betul tutup aurat kena ni. Ada orang perlahan-lahan, ibu-ibu dulu pun saya tak tahu pakai tudung ke tak zaman dulu ni. Pakai tudung tak dulu? Ramai ngeleng ni. Dulu pakai skirt tak? Ui, pakai skirt. Bawah lutut ke atas lutut? Zaman 70-an, 80-an. Malu nak ngaku. Yang pakai lawa-lawa, labuh semua sekarang ni. Dulu pakai baju macam ni lah. Pakai sekop sikit, betul tak? Ramai yang free hair ni dulu ni. Betul tak? Baju dulu lagi ketat, pakai kebaya tu. Tapi sekarang bila tengok anak muda pakai ketat macam tu, tengok macam lupa dulu kita pun pakai macam tu kan. Masya Allah. Sebab itu bila kita lihat orang yang masih kekal maksiat, lalu kita ada satu sikap mendoakan mereka. Ya Allah, berilah mereka hidayah. Berilah mereka taufik-Mu ya Allah. Berikanlah mereka kekuatan untuk berubah ya Allah. Kita tak pernah menghina orang lain. Sebab kita tak tahu bagaimana perakhiran mereka. Dan kita tak tahu bagaimana pengakhiran kita. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Okey, duduk pula. Kamera. Okey, insya-Allah kita nak masuk pada tajuk kita ya. Yang tadi tu masih lagi mukadimah yang kedua. Boleh pergi lagi tak ni ibu-ibu, ayah-ayah sekalian? Boleh ya, sampai pukul berapa ni? Kita mula pukul 10 kan? Sekarang pukul 11. 11.30 kita berhenti, boleh? Boleh insya-Allah. Ada minta ke 12? Boleh insya-Allah. Puan sambung pula ya. Masya-Allah. Kita cuba ya sampai tengok pukul berapa yang mampu insya-Allah. Saya lepas Zuhur ada di tempat lain pula ya. Masya-Allah. Suara ni serak sikit ni. Dah berapa hari tak berhenti kan? Masya-Allah, subhanallah. Allah ya qawi, beri kita kekuatan ibu-ibu sekalian. Kadang-kadang sebelum ceramah tu munajat sikit pada Allah. Ibu-ibu sekalian pun datang majlis ilmu, ada waktu ketika munajat dengan Allah. Ya Allah, kalau Engkau terima, Engkau redha dengan aku hadir pada saat ini ya Allah di rumahmu ya Allah. Kau terima ya Allah, ampunilah aku, minta. Berilah rezeki yang barakah kepadaku. Jadikanlah anakku anak yang soleh. Maksudnya dalam keadaan kita sedang buat ibadah ni, duduk di masjid ni, banyakkan doa, selit-selit je. Kejap-kejap macam munajat. Saya fahamlah tu. Ada orang bila kita bercakap, saya pun kalau duduk majlis ilmu kan, duduk, dengar ustaz, dengar ustazah ceramah, ada ketika kita pejam mata sebab kita terlintas bila ustaz sebut Allahu Akbar. Ya Allah, jadikanlah aku ahli syurga. Sebab apa? Di antara waktu yang mustajab doa, iaitu berada di masjid, berada di majlis ilmu. Antara waktunya doa itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi tu tak habis tu, minta maaf. Saya nak sambung lagi. Masuk masjid kaki kah?
kanan. Masuk pintu masjid umpama kita masuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita mula dengan doa Allahumma ftali abwaaba rahmatik. Rahmat ni maksud dia apa? Kalau ada orang yang sedang sedih, insya-Allah kalau masuk guna akhlak yang baik tadi, kaki kanan baca doa, bila pulang hilang kesedihan. Bila masuk dengan kaki kanan baca doa itu tadi, yang sedang sakit mudah-mudahan Allah angkat sakit tu. Yang sedang sempit mudah-mudahan Allah lapangkan. Yang sedang terluka mudah-mudahan Allah akan ubati luka tu. Allahu akbar. Orang bila ada majlis ilmu ni kan, masya-Allah ibu-ibu sekalian, masalah tu banyak kat rumah tu. Banyak masalah. Tapi bila tiba-tiba kita duduk sini, rasa tak macam tenang? Rasa tak tenang? Ke buat-buat tenang? Kita automatik sebenarnya, kita boleh rasa satu keadaan yang kita tak fikir sangat dah masalah-masalah tu. Masalah tak selesai lagi. Tapi tiba-tiba masalah tu jadi kecil. Sebab apa? Kita sedang berada di bi'ah salihah. Kita sedang berada di satu kawasan yang mana para malaikat rahmat Allah penuh duduk bersama dengan kita. Ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Sesungguhnya para malaikat itu melabuhkan sayapnya. Maksudnya kalau burung dia labuhkan sayap, dia duduk diam. Betul tak? Kalau nak terbang dia buka sayap lah. Kerana sukacitanya mereka kepada penuntut-penuntut ilmu. Dia melabuhkan sayap, berdiam di majlis ilmu. Dalam masa yang sama dia mendoakan kepada kita 3 perkara. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, sesungguhnya yang memberi syafaat, Nabi kata ada 3 pemberi syafaat. Yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemberi syafaat yang paling utama. Yang kedua para alim ulama. Saya bukan ulama, bahkan saya bukan alim, ibu-ibu sekalian. Saya Allah beri kelebihan sikit, pandai bercakap tu je. Ilmu tak ada pun. Yang saya datang ni hanyalah perkongsian saja. Ilmu singgah sekejap menyampaikan. Tu pun banyak salah, banyak silap. Tapi ada ustaz-ustaz yang tegur, alhamdulillah, terima kasih. Ustazah ni hadis ni kurang tepat, ustazah cerita ni nama tertukar, ustazah sekian. Ada ustaz-ustaz akan betulkan saya. Alhamdulillah, subhanallah. Jadi saya datang ni bukan sebab mengajar, saya pun belajar. Bila saya datang niat sebagai belajar, pelajar boleh jadi silap. Jadi ada guru yang negur. Kalau saya datang niat mengajar, orang mengajar ni dia kena lebih baik daripada orang yang mendengar. Ibu-ibu lebih baik daripada saya. Amal soleh, amalan harian dan sebagainya. Subhanallah, Allahu akbar. Okey. Doa para malaikat. Yang sebut tadi, yang pertama syafaat Nabi, yang kedua syafaat alim ulama, dan yang ketiga syafaat malaikat. Sebab itu bila hadir majlis ilmu, duduk di masjid pula, Nabi SAW bersabda, mereka yang berdiam di rumah Allah, di masjid daripada awal sampai akhir. Kalau hari ni 2 jam contohnya kita duduk, setiap saat yang berdetik, malaikat doakan kita 3 perkara. Nabi sebut 3 perkara ini doa malaikat ialah Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Warhamhu, rahmatilah dia. Wa tub alaihi, terimalah taubatnya. 3 doa ini mungkin atas dunia kita tak rasa sangat. Tapi esok dalam kubur baru kita faham betapa besarnya nilai 3 doa malaikat ini. Doa malaikat apa? Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunilah dia, ya Allah ampunilah dia. Saya nak tanya, mampu tak kita nak istighfar 2 jam direct? Mampu tak? Tak berhenti 2 jam, tak henti. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mungkin sampai ketika astaghfirullah, dah tidur lena. Astaghfirullah, lepas tu buka telefon, tiba-tiba segar pula. Kita lemah nak minta ampun dengan Allah. Kita sendiri punya dosa, bukan dosa orang lain. Mungkin 10 minit, 15 minit dah ngantuk dah kita. Mungkin 15 minit, 20 minit dah berubah dah nada, dah jadi marah-marah dah. Tengah istighfar, tengok anak menyepahkan barang, baru je kemas. Astaghfirullah. Dah berubah nada dah. Saya tanya ibu-ibu kan, contohlah kan tengah istighfar, nak jual, nak beli barang. Angkat pula kan, minta maaf ya. Duduk beratur. Nak bayar. Dekat mana kat sini kalau pergi shopping kat mana? Tesco, Maidin. Okey. Maidin lah contoh. Musim raya pula, ada 10 orang kat depan. Semua barang banyak-banyak. Kita pun beratur. Orang-orang seberang perai ni, kalau masa beratur nunggu, duduk buat apa masa beratur? Zikir. Masya Allah, Allahu Akbar.
Betul lah kan? Zikir kan? Zikir astaghfirullah, astaghfirullah. Tak apa, tak ada masalah beratur panjang ni. Zikir. Dah habis astaghfirullah, tunggu lagi ada 8 orang lagi. La ilaha illallah pula. Kan? Zikir. Masya Allah, bagus orang seberampai, bagus. Tiba-tiba lah kan, ada orang potong queue depan. Agak-agak masa tu macam mana jadi zikir kita? Allahu Akbar. Rupanya yang kita zikir tadi tu tak boleh nak bentuk hati kita pun. Yang kita duduk zikir, masa zikir rasa solehah tu. Tak apa bang, panjang tak ada masalah, zikir-zikir bang. Suami tu kan diam sekejap, zikir pun rugi nunggu, tak zikir kan main lagi. Tiba Allah teh sikit je ada orang melintas tu, jadi astagfirullah, bolehlah dia. Nampak tak? Kadang-kadang zikir kita tu pada lidah sahaja. Kalau betul sampai ke hati, betul-betul kita ingat Allah, walaupun orang tu duduk lintah ke depan, kita masih bersangka baik. Mungkin dia nak cepat sangatlah ni. Kita bersangka baik, kenapalah dia tak minta izin kalau ni pun kan? Tak apalah, mungkin dia malu lah tu. Mungkinlah dia tak reti lah tu. Bersangka baik je. Memula-mula lagi sangka baik. Tiba ada seorang lagi pula. Allah, masa ni memang payah lah, memang payah. Saya baca cerita kawan saya. Kawan saya dia tulis dekat Facebook. Dia tengah beratur nak bayar makanan dia ni. Lepas sudahlah tengah lapar, tiba-tiba ada seorang pakcik lintah depan dia. Ya Allah, dalam hati ni dia rasa nak marahnya dengan makcik ni. Dengan pakcik tu pula bawa banyak makanan, mesti bayar lama. Dah lah beratur tu panjang. Bila pendek tak rasa sangat. Kalau pendek pun kita rasa ni dah lah panjang. Dia kata nunggu tu, tapi sebab on the way nak sampai tu dia betulkan niat dia, dia istighfar. Lepas tu dia kata okey tak apalah, tak apa, reba. Sampailah tiba dekat depan, pakcik tu tengah bayar. Bayar sekali dengan budak ni Masya Allah. Dan dia ambil pun makanan bukan biasa-biasa. Habis RM18 kat dia tulis. Tak tahu dia ambil makanan apa sampai RM18. Dia kata pakcik ni, siap pakcik tu tanya nak apa-apa lagi tak? Rupanya Allah akan uji kita setiap masa, ibu-ibu sekalian. Kalau ada perkara yang buruk berlaku, sebenarnya Allah nak tengok. Allah sedang bungkus sesuatu yang istimewa. Kalau kita boleh respon positif, kita boleh buka bungkusan tersebut. Kita akan dapat hadiah daripada Allah. Kita tak tahu apa Allah sedang sediakan untuk setiap ujian. Lagi cepat kita redha dengan Allah, lagi cepat kita dapat hikmahnya. Kalau kita tangguhkan untuk redha, kita tangguhkan untuk maafkan, kita tangguhkan untuk buat baik, kita akan dapat lambat. Kita simpan perih tu, sakit tu kita simpan lama. Umpama kalau saya peganglah air ni kan, saya pegang kan. Kalau saya pegang 1 minit, ibu-ibu sekalian penat tak? Penat tak? Tak penat. Oh, kuat orang seberampai kan. Saya pegang 1 jam, penat. Saya pegang 1 hari, saya rasa krem lah, memang tak mampu lah. Kenapa nak pegang? Kenapa tak letak Ustazah? Okeylah letak. Hilang lengah. Sama juga dengan apa-apa kesedihan, apa-apa kepedihan. Siapa pun yang membuat hati kita terluka, lepaskan. Lepaskan kepada Allah. Ya Allah, aku maafkan dia ya Allah. Ya Allah, aku redha dengan apa yang dia buat padaku ya Allah. Aku maafkan dia yang tak bayar hutang tu ya Allah. Tapi kita pilih-pilih lah. Yang hutang kecil-kecil, hutang besar nanti dululah ya Allah. Susah berat tu, Masya Allah. Hari tu kan saya ada jumpa Puan Muhayya. Dia kata macam ni. Orang yang menyakiti hati kita macam ular yang patuk kita. Ular, kalau patuk kita, kita buat apa? Tak terfikirlah pula Ustazah. Ustazah jawab je lah, tak payah tanya lah. Masa pun dah nak habis ni kan. Ular kalau patut kita akan pergi jumpa doktor lah. Ke orang seberampai buat cara lain? Kan? Pergi jumpa doktor apa? Untuk keluarkan bisa tu lah kan? Kita tak akan biar lama. Tapi ramai mana manusia hari ini, bila dia dipatuk oleh manusia lain, disakiti, diletak racun, dia biarkan racun itu bertahun-tahun. Ular lepas patuk, dia buat apa? Dia minta maaf ke? Ataupun dia cakap maaf tak sengaja? Tak ada. Dia lari terus. Dia dah hidup macam biasa dah. Dia makan macam biasa, tidur macam biasa. Yang terseksa adalah orang yang dipatuk. Sebab itu ramai mana manusia dia simpan perasaan tu. Sakit hati, dendam kecil hati tu. Yang orang buat sakit hati tu elok macam biasa dah.
tapi kita biarkan racun itu meracuni kita berapa lama, ibu-ibu sekalian. Sepatutnya kita kena keluarkan dengan cepat supaya kita ada hati yang lapang. Maaf itu benda yang sangat mahal, ibu-ibu sekalian. Tapi kalau kita mampu memaafkan manusia lain walaupun dia tak minta maaf, kita layak mendapat kemaafan Allah walaupun ketika itu kita tak minta maaf dengan Allah. Sebab kita sendiri lupa apa kesalahan kita, apa dosa kita, apa maksiat yang kita lakukan masa muda dulu dan sebagainya. Kadang-kadang kita tak minta maaf dengan Allah. Kita rasa hari ni tak ada buat dosa, tetapi asbab kita memaafkan orang dalam diam, mudah-mudahan Allah juga memaafkan kita walaupun kita tidak minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi itu saya nak sambung sikit lagi, dah masuk pintu rahmat Allah. Lepas tu kita duduk dalam masjid, jangan lupa niat i'tikaf. Mungkin ada yang belum niat sekarang. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Ikut ramai-ramai, nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Bahasa Melayu pun tak apa, bahasa Qadah pun tak apa. Cek itikaf ya Allah. Niat itikaf kerana-Mu ya Allah. Bahasa Melayu, bahasa apa pun boleh, ibu-ibu sekalian. Bila dah niat itikaf, pahala itikaf sangat besar. Dalam satu hadis Nabi SAW, barang siapa yang beritikaf daripada pagi sampai malam, satu hari suntuk. Ni untuk sehari suntuk ni. Maka akan dibinakan 3 parit benteng, 3 parit yang akan menjauhikan dia daripada neraka. Kita pun bayang parit kat rumah. Ui, 3 parit ya. Satu parit Nabi kata jaraknya di antara timur dan barat. Timur dan barat. Kita ni Kedah pun tak habis jalan lagi, betul tak? Timur dan barat, ujung dunia ke ujung dunia untuk satu parit. Untuk sekali i'tikaf satu hari, Allah akan bina 3 parit menjarakkan dia daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan beriktikaf sepanjang 2 jam kita duduk. Kod ada lolap lah kan, kod ada lah buat apa-apa selain daripada buat maksiat. Jangan buat maksiat. Tapi semua apa yang kita buat walaupun terlelap sekejap, dapat pahala setiap saat. I'tikaf. Tadi dapat doa daripada malaikat. Malaikat tak berhenti setiap saat. Ampunilah dia ya Allah, rahmatilah dia ya Allah, terimalah taubatnya ya Allah. Sampailah kita balik, mudah-mudahan kita balik dalam keadaan diampunkan Allah segala dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Amin ya rabbal alamin. Sebab itu bila kita duduk ni, kita akan rasa tenang sikit. Sebab apa? Kita sedang dibersihkan Allah dosa kita. Rupanya kita tak tenang bukan sebab kita tak cukup rehat ke? Rupanya yang membuatkan hati kita tidak tenang bukan sebab kita kurang dari segi ibadah. Kita dah buat dah zikir, kenapa tak tenang lagi? Rupanya sebab banyaknya dosa. Karak-karak dosa begitu banyak. Tapi bila kita duduk majlis ilmu, kita sedang diminta ampun oleh para malaikat bagi pihak kita. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, minum air sikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf, tajuk ceramah kita hari ini ialah ciri-ciri wanita syurga, dan saya akan sebut juga ciri-ciri wanita neraka. Takutnya kan? Buku ini tajuk dia Titian Akhir Zaman. Saya rasa rugi juga saya tak bawa hari ini. Bukan buku saya. Hari itu saya dijemput ceramah di UIA, Universiti Islam Antarabangsa. Yang hadir pun ada para pensyarah, doktor, pakar-pakar dalam bab ilmu ni. Buku ini ditulis oleh himpunan, penulisnya di kalangan para pensyarah, doktor, PhD, semua orang yang pakar lah dalam bidang Quran Sunnah, pakar dalam bidang usuluddin. Mereka menghasilkan satu buku, tajuk dia Titian Akhir Zaman. Bila saya baca tu kan, setiap tajuk bermula dengan tanda-tanda kecil kiamat. Dah berdebar lah. Lepas tu baca pula tanda-tanda besar kiamat. Kemudian dia masuk pula kepada sifat-sifat. Ada banyak lagi lepas tu. Kaedah ataupun cara untuk berhadapan dengan fitnah Dajjal. Fitnah akhir zaman. Dia bagi kita bagaimana nak membenteng diri kita. Kemudian sampailah tajuk sifat-sifat wanita syurga dan sifat-sifat wanita neraka akhir zaman. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita ni nak baca ni, insya-Allah tengoklah berapa banyak yang sempat ya. Buku ni tak mahal sangat, jual dalam RM20.
Saya nak cakap ibu-ibu, kalau kat luar tu ada orang jual buku kan, jual apa pun belilah nanti insya-Allah ya. Ada jual makanan, walaupun kari part tu kita tak suka, beli niat nak sedekah siapa-siapa. Sebab apa, insya-Allah kalau kita berikan pintu rezeki kepada orang lain, Allah akan buka berkali ganda pintu rezeki kita. Kadang-kadang kita tengok ada orang jual-jual tepi-tepi tu kan, subhanallah, kita pun kata ada ke orang nak beli. Sebab kadang dia jual tu benda yang tak ada keperluan kita, betul kan? Dia jual tu benda yang tak menarik sangat. Benda ni pun jual contoh. Tapi itu cara dia cari rezeki. Orang yang melihat pintu rezeki ni luas, dia tak nampak duit yang ada dalam beg duit tu. Dia akan nampak setiap kali dia buka pintu rezeki, jadi perantaran Allah beli barang orang, walaupun barang tu dia tak nak pun, dia kata tak apalah, tolong dia, pintu rezeki kita berganda-ganda lagi Allah buka. Sebab apa? Kita jadi asbab. Kita jadi pantaran Allah untuk sampai rezeki kepada dia. Dan dia gembira, seronok sangat kita beli. Ni orang yang menjual paling tahulah macam mana. Kalau seronoknya orang beli barang, betul kan? Seronok sangat. Saya tengok ada orang buka gerai kat luar tu kan. Tu saya campaign tu. Kau nanti dapatlah kan karipap ke apa. Wallahualam. Okey. Saya nak sebut kalau ada yang jual buku kan. Kadang-kadang orang-orang, saya perasan orang-orang warga-warga emas lah. Kan? Warga-warga emas tengok buku tu dia tak pandang. Sebab dia kata, Ustazah, Acik nak baca, tak baca pening. Acik pun tak tahulah. Dalam 7 kumpulan yang dapat pahala jariah, 7 kumpulan yang dapat pahala jariah, antaranya bina masjid. Kalau tak dapat bina masjid sebuah pun, menyumbang kepada pembinaan masjid ataupun surau ataupun musola dan sebagainya. Lepas tu buat air. Binakan air untuk jadi sumber minuman. Subhanallah. Ada sahabat saya, Ustazah Mawadah ni. Tiba-tiba Ustazah menyorok. Ni Ustazah Mawadah ni, belakang tudung merah ni. Subhanallah, Ustazah Mawadah kan, Masya Allah. Pakai spek ni, Ustazah Mawadah ni. Ustazah, rumah Ustazah mungkin tak jauh kan? Berapa minit Ustazah? 15 minit. Okey. Saya nak buka peluang kalau siapa yang Ustazah Mawadah ni banyak buat kerja kebajikan, membekalkan bekalan air di mana Ustazah? Di Myanmar ke di mana? Kemboja. Ustazah Mawadah, boleh tak Ustazah datang sini kejap? Masya Allah. Sebab kita terlintas, kita terus bagi peluang. Okey, Ustazah Mawadah, sila datang sekejap. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebab duduk dah dekat rumah kawasan ni. Ini ada disebut dalam hadis Nabi ya. Antara 7 kumpulan, Ustazah jemput datang Ustazah. 7 kumpulan yang apa ni? Allahu Akbar. Jemput Ustazah, Masya Allah. Saya tak niat, tak terlintas, tak rancang. Okey, Ustazah datang. Ini senior saya. Masa saya belajar dulu, nakibah usrah saya, Masya Allah. Kakak masa belajar dulu. Dan aktif buat kerja kebajikan melibatkan luar negara, bina telaga-telaga di Myanmar ya Ustazah. Okey. Saya nak Ustazah pakai juga sebab kalau tak pakai tak dengar. Okey, lepas tu Ustazah share lah mungkin kalau nak berhubung melalui mana. Okey, mari Ustazah. Asma. Ya, Kak Wadah sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah Kak Wadah. Okey. Kak dah kenalkan diri sikit. Allahu Akbar. InsyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Asma Harun. Dipanggil saya terkejut. Terkejut minggu depan. Sebenarnya tak adalah bukan satu program yang besar lah. Tapi kebetulan ada saya jalankan ketak. Okey, jalankan beberapa misi untuk bantuan ke Kemboja. Ya, baru-baru ni ada ke Kampung Cham di Kemboja. Jadi di situ masyarakat di situ, masyarakat Islam lah di Kampung Cham ni, masyarakat Islam ramai. Jadi ekonomi dia agak terkebelakang lah berbanding dengan masyarakat kita di Malaysia ni. Bagi saya macam kita tahu kan sebelum merdeka macam mana keadaannya kan. Jadi di situ macam itulah keadaan dia. Jadi bekalan sumber-sumber air tu agak terhad. Pembinaan madrasah pun sukarlah ya, sebab tidak dibantu oleh pihak kerajaan. Jadi saya lancarkan sedikitlah bantuan untuk mereka. Untuk bekalan telaga tiup untuk sumber air mereka dan juga
pembinaan madrasah. Bagi madrasah dan siap ada untuk pendawaian, untuk pembinaan surau dan juga bekalan Quran dan Iqra. Apa-apa sajalah untuk kegunaan mereka. Jadi kalaulah ada siapa-siapa yang jadi iklan jadi siapa yang berminat untuk bersama dalam dana infak ni, boleh WhatsApp lah saya kot lah. WhatsApp saya boleh ambil nombor kalau berminat 019 451 0102. Misi ni adalah misi peribadi saya sendiri, tidak di bawah agensi mana-mana agensi. Jadi yang memberi kepercayaan kepada saya, insya-Allah saya boleh uruskan. Dan jika ada keraguan, tak mengapa. Ada banyak lagi sebenarnya agensi-agensi lain yang turut melaksanakan misi infak untuk kita membantu saudara seakidah dan saudara seagama kita di mana-mana sajalah. Sebenarnya bukan di Kemboja saja, sebenarnya banyak lagi di tempat yang lain. Okey, nombor sekali lagi. Okey, 019 451 0102. Okey, itu saja. Terima kasih. Ustazah duduk kat mana? Ustazah kau ada duduk Sungai Petani. Cakaplah sikit Ustazah ni. Saya sebenarnya saya di Sungai Petani, tinggal di Sungai Petani. Kampung bapa mertua saya di Kota Kuala Muda. Mengajar dekat Bertam. Itu saja. Okay, terima kasih. Subhanallah, Allahu Akbar. Terima kasih. Subhanallah. Ambil balik. Masya Allah, subhanallah. Sebenarnya kalau dah kenal Ustazah Mawadah ni, boleh jemput dia ceramah sekitar sini ya. Subhanallah. Ustazah Mawadah ni banyak ilmu. Masya Allah. Insya Allah saya mudah-mudahan mungkin pihak masjid ke, pihak surau ke kan, boleh jemput beliau untuk mengajar kuliah-kuliah insya Allah. Tapi saya ikut kakak saya ni, Ustazah Mawadah ni. Dia bukan sekadar misi luar negara, bina telaga semua tu, tapi di penduduk setempat. Sentiasa bekalkan makanan orang susah apa semua, orang beri sumbangan-sumbangan. Memang dia suami isteri dengan bapa orang sahabat dia, kadang dengan anak dia pergi ke rumah orang susah, fakir miskin, sampai ceruk-ceruk mana. Kita mungkin tak mampu nak buat macam Ustazah Mawadah, tapi kita mampu menyumbang. Jangan sampai di akhirat kelak tak dapat jawab di hadapan Allah. Ada orang susah keliling kamu buat apa? Kamu tak pergi jumpa orang susah. Ya Allah, aku bagi sumbangan kepada orang yang pergi jumpa orang susah. Jangan sampai kita fikir saya pun susah, tak boleh jawab macam tu depan Allah. Sebab apa? Walau susah macam mana kita tetap ada peluang untuk membantu orang susah yang lain insya-Allah. Saya nak cerita sikit bagaimana hebatnya. Pernah dengar tak kisah telaga Saidina Usman? Pernah dengar kan bagaimana kisahnya? Pada satu musim, satu ketika, musim kemarau. Ketika musim ini, sumber air di Madinah ketika itu kekeringan. Tak ada air ni. Minta maaf, di Madinah ke di Mekah ya? Sekejap. Sebab saya baru nak rujuk balik tadi, tapi saya ingat. Kota Madinah, di Madinah. Okey. Pada zaman Nabi SAW, diriwayatkan pernah menghadapi saat kemarau sehingga sukar dapat bekalan air bersih. Ketika itu umat Islam buat apa? Terpaksa pergi beli air di satu telaga yang dimiliki oleh orang Yahudi. Tapi setiap kali nak pergi beli, kena belilah, kena bayar. Kemudian Nabi SAW pun bersabda, Rasulullah kata, wahai sahabatku, siapa sahaja di antara kamu yang menyumbangkan hartanya untuk membebaskan telaga itu, lalu mendermakannya untuk umat Islam, maka akan mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang sekali lagi, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa sahaja antara kamu yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan telaga itu, lalu dermakannya untuk umat, maka akan mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita lebih kurang sama ni. Saya pernah tengok keadaan orang-orang luar negara yang sangat miskin. Kita sekarang air paip semua sampai ke rumah, betul tak? Ke ada lagi orang yang pergi ke sungai ni? Tak ada. Bayangkan kalau kita putus air 1 minggu, agak-agak jadi apa kita ni? Marah-marah tak berhentilah.
kena pergi ngangkut air dan sebagainya. Ini golongan ini masih ramai lagi di Indonesia, di mata-rata. Yang mana kalau nak dapat air kena berjalan berapa kilometer, cari sumber sungai dan sebagainya. Jadi kita yang berkemampuan, ada pihak yang sanggup buat kerja ni, dia orang pergi keluarkan belanja, satu teknologi dibuat apa nak gali dalam itu, dia orang tak ada duit nak buat. Bina sini, bina situ supaya orang kawasan itu tak perlu habiskan masa jauh nak pergi cari sumber air dan sebagainya. Jadi Nabi kata siapa yang membebaskan, sediakan air untuk umat Islam ni, Allah akan menempatkan tempatnya adalah di syurga besar. Akhirnya perkara itu sampai kepada pengetahuan Saidina Uthman bin Affan. Lalu dia pun ingin membeli telaga rumah itu. Saidina Uthman pun pergi jumpalah orang Yahudi tersebut, ibu-ibu sekalian. Dia pun cakap, aku nak beli boleh tak? Yahudi ni kata, aku takkan jual kepada kamu. Takkan nak jual, sedang kau untung ni. Musim kemarau ni, orang Islam pun datang beli ni. Lepas tu Saidina Uthman punya bijak otak orang bisnes ni. Dia pun cakap, kalau begitu kita share. Saya beli separuh saja, separuh lagi kamu punya. Orang Yahudi ni fikir, kalau dia ada sharing dengan Saidina Uthman, mesti lagi ramai orang Islam datang. Sebab apa? Rakan kongsi dia adalah Saidina Uthman ni. Jadi mestilah orang seronok datang beli, datang ke telaga tersebut. Mungkin untung berkali ganda. Lalu Saidina Uthman pun deal, okey, kita bahagi dua, kita share, saya bayar jumlah separuh, tapi kita bagikan hari. Ini hari awak, ini hari saya. Lusa hari awak, tulat hari saya. Faham ya? Gila-gila hari. Lepas tu Saidina Uthman pun, orang Yahudi ni pun setuju. Saidina Uthman pun kata, kalaulah begitu, aku isytiharkan pada hari giliranku percuma kepada seluruh umat Islam. Bukan umat Islam saja, kepada seluruh siapa-siapa nak ambil pada hari ini percuma. Akhirnya apa yang berlaku? Tak ada orang pergi ambil pada hari Yahudi tersebut. Orang ambil pada hari Saidina Uthman punya saja. Akhirnya berlakulah jualan penuh kepada Saidina Uthman bin Affan. Akhirnya telaga itu kekal sampai ke hari ini mengalir. Dan bayangkan berapa ribu tahun dah Saidina Uthman meninggal dunia. Berapa ratus tahun dah, ribu sebenarnya tahun. Tetapi pahala itu mengalir masuk ke dalam kuburnya kepada Saidina Uthman bin Affan. Cuba bayangkan kalau kita menyumbang untuk pembinaan telaga ni, dalam kubur besok tak tahu berapa puluh tahun, tak tahu berapa ribu tahun. Tetapi sebab sepanjang itu ada orang ambil wuduk daripadanya, sepanjang itu ada orang jadi sumber untuk dia masak, sumber untuk dia minum, ribu-ribu orang dapat minum, kita duduk dalam kubur relax-relax saja. Dalam kubur tak ada dah semayang, tak ada dah zikir, tak ada dah puasa. Tapi kubur kita, Nabi kata, sesungguhnya kubur itu boleh jadi gerbang pintu syurga ataupun jurang api neraka. Orang yang bijak, dia akan tahu nak design kubur daripada sekarang. Saya nak kubur macam ni Kalau boleh nak lapang, kalau boleh nak sejuk, kalau boleh nak terang, boleh insya-Allah. Antaranya sadaqatun jariyah. Masya-Allah, Allahu akbar. Ustazah ni dia pergi dengan suami dia. Maksudnya kadang-kadang ada orang kita rasa macam ragu-ragu. Ni sampai ke tidak ni, duit ni beri ni, tak kenal siapa ni. Saya kenal ustazah, saya kenal suaminya melalui gambar-gambar macam itulah kan. Saya kenal orang yang boleh dipercayai. Bukan saya kata yang lain tak boleh percaya, percaya je semua insya-Allah. Tapi kalau ada orang nak direct, boleh beri kepada Ustazah Mawadah. Tadi nombor telefon dah dapatkan. Masya-Allah, Allahu akbar. Okey. Seterusnya itulah cerita Saidina Uthman bin Affan. Kalau kita orang mukmin, kita akan jealous. Nak jugalah kalau macam tu. Rupanya bukan susah pun. Benda itu pun masih berlaku pada zaman sekarang. Okey. Tak masuk tajuk lagi ni ya. Dah habis dah masa. Saya baca juga sikit. Ciri-ciri wanita syurga di akhir zaman. Saya seronok buku ni sebab dia kupas dari sudut yang berbeza. Ciri-ciri wanita ahli syurga di akhir zaman. Dia tulis apa? Mempunyai pancaran ketenangan dan keceriaan. Bijak. Saya kan, biasanya saya baca ciri-ciri wanita ahli syurga, dia akan letak apa? Wanita yang solehah, yang taat suami. Kadang-kadang rasa berat. Kita rasa, Ustazah, ciri-ciri itu tak ada pada saya. Tiba-tiba rasa macam payah ya, nak jadi ahli syurga. Memang payah, syurga itu mahal. Tetapi pensyarah ini, profesor ni, dia letak dengan sangat mudah supaya kita boleh faham apa yang dia nak sampaikan.
Dia tulis ciri yang pertama, mempunyai pancaran ketenangan dan keceriaan. Okey, sekarang siapa yang mempunyai ciri-ciri ni, sila tunjukkan sekarang juga. Okey, senyumlah ke? Sian pula Ustaz, turun naik. Tak apa, nanti saya duduk balik Ustaz. Saya nak tengok semua senyum, ceria. Macam tu je cerianya. Ya Allah, manis leteng orang Gandung kata. Kalau time balik nanti, tiba-tiba tengok pinggan tak basuh, agak-agak nak senyum ke nak masam? Lepas tu masuk-masuk, tengok ada surat khabar bersepah, dia tak lipat elok-elok. Nak senyum ke nak masam? Ustazah tak baca surat khabar dah sekarang. Lepas tu masuk dalam bilik, tengok ada kain plekat bergulung. Nak senyum ke nak masam? Bukan senang nak jadi wanita yang ceria ya. Bila tengok pinggan tak basuh, dia senyum. Dia pun basuh, dia pun letak. Tak ada masalah. Sebab dia nampak ini sumber pahala dia. Dan bila basuh pinggan dengan sabar tu kan, dengan nak marah tu, pahala berganda. Masya Allah. Bukan senang. Saya cakap diri saya sendiri bukan senang ya. Bila tengok itu tapi tetap wajah yang ceria. Allahu Akbar. Walaupun dia letak tu nampak macam mudah. Oh senang ya, dah lulu kot. Rupanya tak cik-cik. Bulletin tu turun je nanti keluar ada masjid kot dah masam muka. Nampak orang pijak selipar. Mula tadi dah nekat nak jadi wanita yang ceria ahli syurga. Bila keluar nampak orang pijak selipar dah berubah arah. Amboi tak ada adab. Pijak selipar deng. Tu bahasa Nogori yang minta maaf ya. Selipar cek ke apa ke. Itu kalau orang pijak, kalau selipar hilang. Oi, lagilah dah lupa dah nak ceria tu tadi tu. Okey, ketenangan dan keceriaan akan terpancar bergantung kepada hati setiap manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau nasya'u la'arainakum. Walau nasya'u la'arainakahum fala'araftahum bisimahum. Surah Muhammad ayat yang ke-30. Dan kalau kami menghendaki, nescaya kami tunjukkan mereka kepadamu sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Ciri-ciri ahli syurga Allah, wajahnya tenang, wajahnya ceria. Penampilannya tenang, penampilannya ceria. Antara malaikat yang jaga pintu syurga namanya malaikat Ridwan. Digambarkan rupa paras malaikat Ridwan ini cantik, berseri-seri, wajah manis, senyum. Sebab dia menyambut ahli syurga nak masuk. Manakala malaikat yang jaga pintu neraka nama dia apa? Malaikat Malik. Muka dia masam, mencuka bila melihat ketakutan. Jadi siapa yang suka muka ketat, muka masam, na'udzubillah, takut jumpa malaikat Malik, sama-sama dia jumpa. Jadi kita kena banyak senyum. Senyum dalam payah lagi mahal ibu-ibu sekalian. Ustazah macam mana nak senyum? Suami tu, roommate tu, orang tua kat rumah tu, pemalas Ustazah. Kita senyum bukan kepada suami, tapi kita senyum kepada takdir Allah. Allah takdirkan kita dapat suami yang macam tu, tapi tetap senyum. Setiap senyuman kita akan diberi pahala sedekah, sedekah, sedekah. Rupanya di akhirat kelak, ya Allah mana banyak pahala ni, rasa kurang je semayang. Rupanya bila kita lihat, iaitu pahala senyum kita dalam keadaan susah itu Allah catat sebagai sedekah. Ini hadis Nabi. Berwajah yang manis itu sedekahun, Nabi kata. Diberi pahala sedekah. Nak tunggu sedekah duit ni kurang. Tapi rupanya kita banyak bersedekah, iaitu berwajah yang manis. Rasulullah wajah manis sampai sahabat dan isteri Nabi kata, tidak pernah kami melihat wajah Rasulullah melainkan Rasulullah dalam keadaan tersenyum. Kemudian Nabi ada sikap apa? Mesti senyum dulu pada orang. Kita kadang orang senyum baru kita balas. Tapi Nabi lain macam. Nabi mesti dia dulu senyum. Dan dia dulu akan bagi salam. Sampai ada seorang sahabat cerita, aku pernah bersembunyi di balik tiang. Bersembunyi sebab aku nekatkan ini, aku dulu nak senyum dan aku dulu nak bagi salam. Tapi Nabi nampak sahabat tu duduk menyorok. Bila Nabi sampai, Nabi dulu juga dia kata, Assalamualaikum. Kita kadang-kadang kalau orang besar lah kan, orang bawah lah bagi salam dulu. Tapi Nabi ni setinggi-tinggi manusia ni. Nabi dulu yang akan menghulurkan salam dan Nabi dulu senyum. Dan bila Nabi jumpa orang miskin, Nabi salam, Nabi tak akan lepaskan tangan, melainkan orang itu lepas tangan dulu.
Sikap Nabi, akhlak Nabi. Maksudnya Nabi berada di kedudukan tinggi, tapi nak mulakan orang yang duduk rendah, Nabi merendahkan diri lagi supaya orang tu tak rasa rendah. Nabi bila salam, Nabi tak tarik selagi mana orang yang Nabi salam itu dia tarik dulu baru Nabi tarik. Kita kadang salam cantu-cantu dan kita memilih-milih orang dan sebagainya, masya-Allah. Seterusnya Nabi ini firman Allah lagi, simahum fi wujuhihim. Tanda-tanda mereka nampak pada muka mereka, iaitu wajah ceria, wajah yang tenang. Dan nak dapat ketenangan ini tidak ada cara lain. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Sadaqallahul azim. Hanya saja dengan kamu berzikir mengingati Allah, jiwa kamu akan tenang. Kalau kita bersalam nanti kan ramai-ramai ni, kita boleh rasa perbezaan. Bila salam dengan orang tenang, rupa dia macam mana pun, tapi kita rasa perbezaan. Kita akan rasa seronok nak peluk lama. Saya boleh rasa keadaan seperti ini. Bukanlah sebab saya bagus tak. Ada orang bila peluk tu kan kita rasa dapat ketenangan dia. Ada orang walaupun wajah cantik, wajah sekian-sekian, tapi bila kita salam kita tak rasa. Bukan memilih-milih ni, kita peluk je semua orang. 3 minit lagi. Masya Allah. Berani dia bagi ni. Kad ni. Yelah sebab nak pergi tempat lain. Ni Ustazah Atikah ni rakan perjuangan saya ke mana-mana saya pergi. Saya juga ada dengan suami saya ada kat situ, Masya Allah. Semua cari mana suami Ustazah. Dia buat macam tak perasan tu sebut pasal dia. Dia lelaki. Dan dia pakai baju. Dia ada pakai kopiah ada tu. Yang paling handsome tu suami saya, Masya Allah. Paling segak tu. Sudah dah tu. Dia buat macam tak tahu lagi, tak apa. Tak ngaku pula kan ni isteri dia, Masya Allah. Saya datang dengan 2 orang, Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, seronok sangat datang Kedah. Orang Kedah memang ramah sangat. Ini Penang, Masya Allah. Sebab pagi tadi daripada malam tadi dekat Kedah. Ni Penang. Minta maaf, daripada tadi saya sebut Kedah kan. Kalau kocik hati orang Penang. Ini Penang. Senang sebut Malaysia lah lain kali kan. Ya Allah, seronok saya jumpa orang Malaysia. Macam bukan orang Malaysia. Nak selamat macam tu lah. Sebab kadang dah tak tahu dah tempat mana tu kan. Kan sebelah-sebelah. Minta maaf lah. Orang Penang, lawa-lawa. Saya sebut orang Kedah, segak-segak. Orang Penang, segak-segak. Orang Kedah pun termasuk. Okey. Nak sebut sikit ni, Ibnu Abbas nak berhenti dah ni 3 minit. Sesungguhnya amal kebaikan itu akan memancarkan cahaya di dalam hati, membersihkan sinar pada wajah, kekuatan pada tubuh, kelimpahan dalam rizki, dan menumbuhkan rasa cinta di hati manusia kepadanya. Sesungguhnya amal kejahatan itu akan menggelapkan hati, menyuramkan wajah, melemahkan badan, mengurangkan rizki, dan menimbulkan rasa benci di hati manusia kepadanya. Ini dinukilkan dalam tafsir Ibnu Katsir 1986. Saya ulang lagi sekali ni, nak tutup dah ni ibu-ibu. Dengar bagi tumpuan sekejap je. Amal baik, amal soleh ada tanda-tandanya sebagaimana firman Allah tadi itu. Dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Semua benda ada tanda. Kalau nak bersalin ada tanda tak nak bersalin, nak beranak? Apa tanda dia? Memula perut, mungkin keluarlah lendir, keluarlah darah, ke ada tiba-tiba keluar baby, tak perasan nak bersalin. Semua benda ada tanda. Orang bahagia, gembira, wajahnya ceria. Orang yang sedang sedih, menangis. Semua ada tanda-tanda. Bahkan kalau nak jadi ahli syurga Allah, lagi ada tanda-tanda ahli syurga Allah. Boleh dikenal pasti ketika hidup di dunia lagi. Dan tanda-tanda ahli neraka Allah pun ada. Allah bagi tanda-tanda ni supaya siapa yang ada tanda-tanda ahli neraka, dia mesti nekat nak berpindah kepada tanda-tanda ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan bila sebut tentang wajah yang ceria dan manis, dia ada kaitan dengan apa yang kita baca menurut Ibnu Abbas ini. Sesungguhnya amal kebaikan itu akan memancarkan cahaya di dalam hati. Mula-mula hati akan bercahaya. Membersihkan sinar pada wajah. Kekuatan pada tubuh. Badan dia sehat, kuat, banyak kerja dia buat. Sampai orang tanya, tak penat ke makcik? Asyik buat kerja tak berhenti. Badan dia automatik ringan, kuat. Dia cuma betul-betul rehat bila dia perlu. Kita perlu rehat. Kejap-kejap nak rehat. Orang macam ni bila perlu saja rehat.
Orang macam ni makan sikit, kita sikit-sikit nak makan. Orang yang macam ni, dia ibadah sikit-sikit nak ibadah. Kita sikit-sikit nak rehat lah. Kita sikit-sikit nak tidur, mereka tidur sikit. Masya Allah. Kita sikit-sikit nak borak, mereka borak sikit. Sebab apa? Tubuh badan dia kuat untuk melakukan kebaikan. Membersihkan sinar pada wajah, kekuatan pada tubuh, kelimpahan dalam rizki, dan menumbuhkan rasa cinta di hati manusia kepadanya. Sesungguhnya amal kejahatan itu akan menggelapkan hati, menyuramkan wajah, melemahkan tubuh badan, dan mengurangkan rizki, dan menimbulkan rasa benci di hati manusia kepadanya. Dan saya nak baca juga hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, orang yang pemurah ni, tak ada duit, ada singgit, bagi singgit. Tak ada duit, bagi apa, ada baju, bagi baju. Tak ada benda lain, ada telekong, bagi telekong. Dia cuba cari je nak beri kepada orang, nak gembirakan hati orang. Orang yang pemurah. Ia bukan tergantung kepada berapa jumlah, tetapi apa yang dia nak beri, kesungguhan dia nak beri. Nabi kata orang yang pemurah dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia, dekat ia dengan syurga, jauh dia daripada neraka. Setiap kali kita bersedekah, jarak kita dengan neraka semakin jauh dan jarak kita dengan syurga semakin dekat. Setiap kali kita sedekah. Sampai Nabi sebut sadaqatun jariyah, sedekah sadaqatun jariyah, sadaqatun junnah. Sedekah itu perisai daripada api neraka. Setiap kali kita sedekah, kita bina perisai daripada api neraka Allah. Allahu Akbar. Nabi sambung lagi, orang yang bakhil, orang yang kedekut, dibenci oleh Allah, dibenci oleh manusia, jauh dia daripada syurga, dekat dia dengan neraka. Sifat bakhil ini kadang-kadang kita tak perasan ada dalam diri kita. Kita tengok ada orang nak minta derma, kita tengok atas bawah, lepas tu kita cuit suami, tak payahlah. Kenapa pula? Tengok kasut dia, macam mahal. Ada yang minta derma, datang dengan kereta kancil. Bang, kalau susah takkan ada kereta kancil. Subhanallah. Kadang kita nak memberi tu, bukan kita je kedekut, kita paksa pula suami kedekut. Ini kedekut. Oh, macam tu. Berkali ganda. Bang, tak payahlah gini-gini. Subhanallah. Kalaupun orang tipu kita, itu dosa dia dengan Allah. Tapi bila ada orang datang meminta, jual tisu ke, jual apa ke, kalau kita rasa dia sindiket, sasar sindiket, kita beri dalam bentuk yang lain. Minta maaf, saya tak nak bagi ni, tapi saya nak beli awak, belanja awak makan. Ataupun apa-apa, ataupun beri nasihat dan sebagainya. Tapi jangan hedik. Wa ammasa ila fala tanhar. Allah berpesan kepada orang yang minta-minta, jangan kamu hedik. Walaupun rasa tak suka dia ganggu kita makan dan sebagainya, ini Allah sedang uji keimanan kita. Sebab Allah pesan kepada orang yang meminta-minta, kamu jangan hedik. Ada adik-beradik suka minta, kita pun hedik. Acik minta, kau tu pemalas. Dalam Al-Quran Allah sebut, memberilah, bersedekahlah, berinfaklah kepada orang yang meminta-minta dan kepada orang yang tidak meminta-minta. Dua golongan. Kalau kita suka bagi pada siapa? Orang yang meminta ke orang yang tak minta? Kita lebih suka bagi kepada orang yang tak minta, tapi dia susah. Tapi kita kata baiknya dia susah tapi tak minta. Yang ni aku suka bagi. Tapi ada yang susah, dalam pemalas, susah, lepas tu suka minta. Kita kata yang ni tak sukalah, asyik minta. Tapi dalam Al-Quran dua tempat Allah sebut, berilah, sedekahlah kepada orang yang meminta dan yang tidak meminta. Tapi yang pertama, golongan yang pertama. Sebab apa? Orang yang meminta kita kurang sikit nak beri, kita ada masalah hati sikit. Tapi kalau kita tetap beri lalu kita ikhlas, kedudukannya lebih tinggi. Masya Allah. Memberi kepada orang tak meminta pun tinggi juga. Tetapi yang pertama itu kita diuji sikit. Dan firman hadis Nabi itu bersambung lagi. Nabi sebut sesungguhnya orang jahil, kita ni orang jahil ni, orang kampung ni, saya pun orang kampung juga, sama-sama orang Malaysia kan. Orang jahil tetapi pemurah lebih Allah cinta daripada abid tetapi kedekut. Abid ni kuat ibadah, siang malam ibadah, baca Quran banyak, zikir banyak, tapi ada sifat kedekut. Allah tak suka, Allah benci. Lebih baik orang ini jahil tapi pemurah daripada orang yang kuat ibadah tetapi kedekut.
Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan dapatlah sikit ya pengajaran, dapat sikit ilmu ibu-ibu sekalian, dapat ilmu sabar, ilmu bersangka baik, dapat ilmu yang menjadikan kita jadi lebih baik daripada pagi tadi, lebih baik daripada semalam. Mudah-mudahan para muslimat sekalian, kita semua berusaha keras untuk menjadi hamba Allah yang soleh. Para muslimat sekalian, jaga solat kita. Bila sebut jaga solat, tengok perkara-perkara yang menghalang daripada sahnya wuduk. Kita bimbang, memang kita ambil wuduk tapi rupanya wuduk kita tidak sah sebab kita ada pakai benda-benda yang menghalang wuduk dan sebagainya. Lalu solat kita pun tak sah, na'udzubillah min zalik. Jaga solat kita, kemudian jagalah pergaulan kita, jagalah tutur kata kita, jagalah aurat kita ibu-ibu sekalian. Allahu Akbar. Tidak berbalau kita nak ikut nafsu kita untuk hidup di dunia sementara, untuk diazab dalam api neraka selamanya. Tak berbaloi. Sampai Nabi sebut, sesungguhnya mentaati perintah Allah itu lebih mudah bagimu, lebih ringan bagimu daripada beratnya azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah mudah-mudahan kita jaga aurat kita, tutup seluruh tubuh badan kita kecuali muka dan tapak tangan. Longgarkan pakaian kita. Tudung tu kadang dah labuh dah depan, bukan suruh labuh sangat. Sekadar tutup dada, alhamdulillah. Tetapi perhatikan juga hari ni ramai orang tutup depan tetapi kiri kanan nampak juga. Sebab dia tutup bahagian depan saja. Memang dah nampak labuh tetapi daripada sebelah kiri dan kanan nampak juga, minta maaf saya sebut. Kadang tu dah labuh depan tapi belakang itu bentuk badannya nampak. Sebab apa? Bahagian belakang ada lagi tempat yang menonjol bagi wanita. Sebab itu kadang-kadang seorang lelaki, suami yang baik, sebelum keluar dia tengok atas bawah isteri dia. Lepas tu dia cakap, yang tukarlah baju lain, nampak belakang. Masa berdiri tak nampak. Suami suruhlah isteri itu jalan sikit. Bila jalan baru nampak, melekat rupanya. Ini suami yang ada ciri-ciri suami yang soleh, yang memegang pesanan Allah, firman Allah, iaitu qu anfusakum wa ahlikum nar. Pelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Para wanita sekalian, kita cuba jadi isteri yang redha, isteri yang taat kepada suami, sebab setiap ketaatan kita itu akan dibalas dengan syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Para muslimin sekalian, kita mendoakan para lelaki yang berada di sini, semoga tetap teguh istiqamah solat 5 waktu di masjid di rumah Allah. Para wanita lelaki di sini menjadi pemimpin bagi wanita, memimpin masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lelaki yang berada di sini, lelaki yang mempunyai ciri-ciri sifat lelaki yang sejati mengikut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Saya ucap terima kasih kepada semua dan saya nak sebutkan daripada hati yang dalam, hati nurani. Saya sayang, saya kasih, saya cinta kepada para muslimat sekalian khususnya dan kepada muslimin sesama Islam, saudara se-Islam, kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kasih sayang ini menggolongkan kita di padang mahsyar kelak. Golongan yang mencintai kerana Allah akan berada di bawah naungan Allah. Terima kasih semua. I love you all so much. I love you too. I love you more. I love you much more. Orang Penang pandai kan? Faham kan? Masya Allah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun nak